Masih lagi bersama saya Rizal Ismail dalam kongsi cerita. Tamu kita pada ini merupakan salah seorang dari Munsyid Malaysia juga dan kumpulan Wildan. Bersama kita sekarang ni Abang Zaidi Rustam. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okey, rasanya macam dah lama sangat tak jumpa. Betul, lama sangat tak jumpa sebab tapi, sibuk ya. Kalau nak ikutkan sebenarnya dekat je. Dekat. Saya dekat Andalas, Abang Betul. Zaidi dekat Kampung Jawa Jawa kan? je, dekat je. Tapi nak jumpa payah. Nak jumpa ya. Sebab masing-masing bekerja. Okey. Bekerja. Kita tak nak buang masa dan untuk pengetahuan anda, rancangan kita pada hari ini ditaja oleh Jus My Heart. Jus yang dapat mengurangkan kadar kolesterol dalam badan kita dan dapat melancarkan darah. Kita kena jaga diri kita. Betul tu. Kesihatan paling utama. Betul. Kita nak tahu juga kan, tapi pastinya ramai yang dah tahu tentang latar belakang Abang Zaidi Rustam. Mungkin ada yang baru nak mengenali Betul. ni. Ramai yang tahu sedikit pun. pengenalan. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan bagi mereka yang belum kenal dan juga mereka yang dah kenal tapi lama tak jumpa. Dan saya sendiri Zaidi bin Rustam, berasal dari Kelang, merupakan founder untuk kumpulan Wildan dan juga founder untuk kumpulan Salam. Saya juga merupakan seorang komposer, penulis lirik dan juga pernah jadi penerbit album sendiri dan juga yang terbaru berlakon dan pengacara. So semualah. Semua dia kawal semua rezeki. Dia sebab orang kata minat kan. Kalau Rizal pun minat nampaknya kan. Saya pun ada minat saya dan biasanya kadang-kadang kita ni ambitious. Betul. Kita nak buat, nak rasa macam mana kan. Tapi yang berkaitan dengan seni kan? Semua yang berkaitan dengan seni. Boleh share antara drama yang pernah berlakon tu? Antara drama yang telah berlakon yang baru keluar yang diterbit tahun ni dan dikeluarkan tahun ni Benua, dan banyak juga yang dah keluar sebelum ni. Tapi pengalaman yang pertama lah Imam Sama-Sama. Jadi first time berlakon, tiba-tiba dapat watak dan berlakon pula dengan senior Mubarak. Ternama jugalah. Abang Mubarak Majid, pelakon lain lagi. Ada orang lah banyak. Di situ sebenarnya saya belajar. Betul. Teruskan career sebagai pelakon. Dan lepas ni banyak lagi dapat offer, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, mungkin nak cerita sikit tentang kumpulan Wildan. Kadang-kadang ada single sendiri juga kan? Alhamdulillah, Wildan ditubuhkan sejak tahun 2000. Asal Wildan kita nak bantu orang-orang yang tak mampu nak dengan konsert, nak berjumpa Raihan waktu tu. Raihan tengah naik dan banyak peranan nasyid lain. Jadi Wildan ni sebagai satu alternatif untuk mendekati masyarakat dengan hiburan Islam. Jadi di situ saya tampilkan lagu-lagu yang mudah orang terima. Dan asalnya nyanyi banyak lagu-lagu kawan-kawan kita lah daripada kumpulan lain. Tapi lepas tu dapat peluang untuk terbitkan album. Jadi di situlah mulanya kami membawa bahan dan banyak dibantu oleh kawan sahabat-sahabat daripada kumpulan Hijaz. Sebab kebetulan saya memang baik dengan kumpulan Hijaz. Sangat membantu lah untuk proses-proses Raihan sebab kami kenal sejak zaman bujang lagi, zaman Nada Murni. Jadi bila usahakan hasrat untuk buat album, semua dia bantu. Dan Alhamdulillah album pertama Wildan pun banyak dibantu oleh Munif, Isman, Faizal. Jadi kalangan kumpulan Hijaz kumpulan Hijaz memang Al-Roh Saleh, tapi kebanyakan dia yang saya pilih lah yang disesuaikan konsep Wildan ni. Dan Alhamdulillah banyak juga rakan-rakan yang bantu, sebab antaranya lah Dakmi lah. Dan selepas beberapa ketika terbitlah beberapa album. Selepas album pertama Kasih Sayang, terbit album yang kedua, album Setia. Boleh saya tengok? Boleh. Okey. Ni dia album Setia. Wildan Setia. Dia juga rasanya dalam dengar di Kim FM kan. Ada dalam tu ada lagu Setia, seorang isteri dan penciptaan lah. Sebab konsep Wildan ni bercerita, kami storyteller. Jadi kebanyakan cerita-cerita tu saya kongsi berdasarkan pengalaman, perjalanan kehidupan. So saya kongsikan sikit sebelum saya terlibat sebagai seorang penyanyi di di nasyid ni. Saya merupakan seorang pelayar kapal, bekerja atas kapal. Jadi perjalanan selama 7 tahun bekerja atas kapal sebagai pegawai radio marine. Banyak mengajar. Artinya Allah takdirkan bukan untuk kerja tu saja, tetapi lebih kepada mendekati masyarakat. Jadi antara modus operandi yang saya lakukan ialah mendekati orang dengan kasih sayang. Dan rupanya itulah dakwah yang paling ampuh waktu tu. Dan saya nampak benda tu tak ada border. Kasih sayang tak ada border rupanya. Dan itulah jadi inti permulaan Wildan untuk bergerak. Saya menggunakan kasih sayang sebagai penggerak dakwah Wildan. Dan mendekati orang, bukan sekarang nyanyi sebenarnya. Kita mendekati orang. Saya nyanyi sebagai satu tools dakwah, tetapi sebenarnya saya lebih berminat untuk mendekati orang tanpa ada border, tanpa ada sekatan. Sebab penyanyi satu kelebihan,
dia boleh bercakap, dia boleh menyanyi secara direct. Dia boleh sampaikan mesej secara direct, dan itu merupakan satu benda yang saya rasa begitu besar, sebab peluang untuk mendekati masyarakat tak ada border. Dan seterusnya saya langkah bila saya rasa okey, saya dah satu step cerita pasal kasih sayang, another step bila cerita lagi lebih deep pasal masyarakat. Yang itu yang lebih setia ni, saya cerita lebih dalam pasal dalam keluarga. Saya cerita pasal isteri, kebetulan saya dah kahwin. Setia seorang isteri, antara lagu dia Kau Permata, Bunga Kasih, pasal ibu, Tangkai Duri, pasal persahabatan. Itu lebih internal. Dia lebih bercerita pasal apa yang berlaku di sekeliling, apa orang, siapa di sekeliling kita. Dan saya rasa itu dekat untuk saya bercerita, sebab saya tak suka buat satu benda yang saya tak tahu. Saya lebih suka bercerita benda yang saya lalui, sebab it's really sincere, lebih jujur. Dan bila kita sampaikan pada orang, orang cepat akan rasa. Sebagai contoh lagu Setia Seorang Isteri ni, saya buat lirik ni saya ambil menangis. Menangis sebab sejujur-jujurnya lirik ni. Dan kesannya sampai sekarang, sebab saya tak sangka rupanya lirik yang saya buat tahun 2008 kesannya sekarang, sebab isteri saya pula mengidap kanser. Ya, yang mana dah mencapai ke tahap 4. Jadi antara lirik tu memang menyentuh pasal kisah dia. Jadi Allah takdirkan, kadang-kadang benda yang berlaku kita tak sangka, tapi Allah takdirkan kita buat awal daripada tu. Jadi bila sekarang berlaku, kita macam dah bersedia macam cerita tu memang Allah dah takdirkan. Betul. Saya bila terdengar balik, Allah, ini rupanya cerita yang Allah simpankan selama ni. Begitu, ada beberapa lagu yang Allah takdirkan ada dimuatkan dalam album ketiga. Tapi dalam ni ada tak yang Abang Zaidi cipta sendiri selain daripada apa? Ada. Banyakkan lirik saya buat dalam album. Majoriti. Kebanyakannya sebab bukan kerana kita nak buat, tidak. Sebanyak cerita, sebab bila saya nak buat album, kita ada konsep album. Betul. Konsep album dan dia punya perjalanan. So kita tahu apa yang kita nak semestikan. Di samping tu adalah beberapa lagu daripada kawan-kawan yang saya rasa sesuai. Tapi sebahagian itu susun balik untuk berdasarkan penceritaan itu sendiri. So begitu juga lepas tu album ketiga lahirlah Usaha Berpaling Lagi. Usaha Berpaling Lagi lah bercerita pula pasal perjuangan. Another step lah. Yang mana saya tahu waktu tu sebenarnya saya memang sakit, nanti kita akan cerita lagi. Jadi saya rasa saya perlu tinggalkan sesuatu kalau andai berlaku apa-apa berlaku pada saya. Jadi antaranya lah Usaha Berpaling Lagi pesanan untuk, asalnya saya buat untuk kawan-kawan lain atau adik-adik dalam keluarga Wildan sendiri. Artinya perjuangan perlu diteruskan walau apa pun berlaku. Tapi rupanya saya bercerita untuk anak saya rupanya. Lagu tu bila saya dah siapkan semua, saya dengar balik. Allah, itu adalah wasiat untuk anak saya rupanya. Andai apa berlaku pada ayah dia, itulah cerita. Just go ahead, move on. Itu yang membuatkan lagu tu dia jadi lirik dia lebih menyentuh, mendalam. Sebab kadang-kadang lirik yang datang banyak untuk pengalaman untuk kita saya kongsikan. Banyakkan lirik yang hasil macam Setia Seorang Isteri, Usaha Berpaling Lagi, dan berapa lagi yang lirik, sebab datangnya spontan dan begitu dia sekejap datang, dia tak ada lama, tak ada fikir pun. Dan sebab benda tu memang berlaku. Dia berlaku satu, dan satu lagi kan ilham Allah bagi ni terlalu pantas. Antaranya lah Bahtera Kasih. Saya garap lirik tu dalam tempoh 10 minit saja. Very fast, sebab dia bukan difikir, saya tak fikir pun. Dia hanya Allah latangkan sebagaikan air dan saya ilham dan saya tulis. Dan saya hanya olah sikit. Saya dalam satu lirik tu bulan-bulan pun dapat. Dia sebab itulah kata ilham. Sebab tu saya rasa saya tak bangga yang saya ni seorang penulis yang bagus, sebab saya rasa itu Allah bagi. Setia Seorang Isteri saya dapat, saya tak tahu sebab benda ni bukan saya yang susun, Allah aturkan. Jadi bila terdengar, ya Allah, ya Tuhanku, ini begitu susunan dia. Begitu yang lirik lagu dalam Usaha Berpaling Lagi. Saya tak sangka benda tu berlaku untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Saya sangka waktu saya buat tu untuk motivate orang lain. Yelah, orang tapi yang mengalami masa tu. Kita bercakap. Tapi bila saya dengar balik dan melalui banyak fasa dalam kehidupan, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikan lagu ni untuk aku. Jadi baru kita rasa kadang-kadang benda ni Allah simpan. Baik cerita-cerita yang kita rakamkan. Dan sebenarnya saya rakamkan album ni bukan untuk saya shock sendiri ataupun untuk saya sekadar suka-suka. Tetapi untuk saya tinggalkan andai saya tak ada. Tapi dia menjadi bermakna bila benda tu memang berlaku pada diri kita sendiri kan. Saya harapkan andai saya tak ada pun nanti ada benda yang akan berterusan, orang akan hayati, orang gunakan sebagai orang kata guide dan juga mungkin sebagai satu peringatan untuk diri sendiri. Jadi paling tidak pun at least saya tinggalkan sesuatu untuk anak saya dan isteri saya, bahawa ayah dia atau suami dia pernah berkarya untuk mereka.
Okey, dan pastinya menjadi saham di akhirat. Betul, insya-Allah. Kan? Insya-Allah. Itulah. Okey, dan kita banyak lagi sebenarnya nak cerita. Kembali selepas ni bersama saya Rizal Ismail. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dalam Kongsi Cerita. Buat original, pure. Yang penting halal. Halalan thayyiban, halal dan lagi baik untuk diri kita. Di Granology, Juice My Heart. Dapatkan di pasaran. Bersama saya Rizal Ismail dalam Kongsi Cerita. Dan yang mungkin baru saja menonton bersama saya Rizal Ismail, rancangan ini dibawakan bersama dengan kita oleh Juice My Heart. Jus yang memberikan tenaga, dapat melancarkan darah kita, mengurangkan kadar kolesterol dalam badan anda, insya-Allah. Dan kita dah tahu Abang Zaidi ni memang aktif sebagai seorang penyanyi, pelakon lagi ya, sebab saya pun biasa tengok lakonan dia ya. Ada yang jadi ustaz, dan baru ni ada yang tergenis sikit. Dan pastinya banyak pengalaman yang nak dikongsikan. Okey, silakan. Okey, alhamdulillah, itulah fasa anak seni kan. Dia ada pelbagai fasa dan sebenarnya bila kita ada impian, kita ada banyak benda yang kita nak buat sebenarnya. Jadi alhamdulillah, itu merupakan kata satu benda yang saya rasa menyebabkan kita ada cita-cita. Kalau tak, kita akan stuck dengan apa yang kita buat je, dan lepas tu kita akan bosan dan kita rasa kita tak ada apa-apa. Jadi bermula dengan penyanyi nasyid tu, actually tak pernah terfikir pun jadi artis atau penyanyi. Jadi sekarang tapi tengok kat sini album yang ni bawa FMC juga edaran FMC. Edaran FMC. Jadi lepas tu bila terfikir, bila benda tu berlaku, kita pun tak jangka. Itulah takdir Allah bila nak berlaku kan. Jadi bermula lepas jadi penyanyi, dia mengacara pula. Dan saya tak sangka pula saya terpilih pula masa audition. Sekadar auditionnya saya terpilih untuk pengacara TV9 yang pertama. Waktu tu TV9 baru buka dan saya diberi peluang dan di offer untuk menjadi salah seorang pengacara TV9. Waktu tu tak terfikir pun, dan yang paling menarik, saya dipilih bukan untuk cerita agama. Biasanya kalau sikit nasyid atau orang macam kita ni, kita biasa lebih pada agama rancangan. Tapi saya diberi peluang untuk menjadi pengacara, host untuk satu rancangan di seems like macam penyiasatan sikit, dan juga ada unsur-unsur macam bersamamu. Jadi dia banyak satu cerita live yang kita kena jumpa orang-orang yang ada masalah, selesaikan masalah dan seterusnya membawa mereka ke jalan benar. Jadi benda tu satu benda yang menarik bagi saya waktu tu lah. Dan di situlah tidak tolak untuk saya terus menjadi seorang pengacara. Dan di situ saya rasa why not, kita teruskan. Dan selepas tu fasa menjadi pelakon pula. Pelakon pun sebenarnya macam mana bermula tu? Mungkin ada ikut kawan dia sebenarnya bermula daripada filem pertama. Itu sebagai Pak Pacak je, lalang je. Cerita Kimchi Untuk Awak. Waktu Michael Ang dia mengarah. Jadi waktu tu dia ada syuting dekat KLIA. Waktu tu tempat saya bertugas, dan dia perlukan watak-watak sampingan untuk bergerak sana sini sebagai anggota umrah semua. Jadi saya rasa kebetulan memang tak ada apa-apa. Baru just masuk je kan. Jadi kita pun sekadar suka-suka. Tapi lepas tu bila tengok, rasa dah terlibat dengan orang, rasa macam best pula seronok. Oh, pengalaman baru. Betul. Saya memang eager dengan pengalaman baru. Jadi lepas tu tak lama pun saya dapat peluang untuk itulah filem drama Imam Sama-Sama. Di situ saya rasa okay, fine. Saya rasa saya boleh. Dan di situlah satu persatu saya kembangkan bakat saya dengan jadi seorang pelakon. Dan sehingga kini. Sehingga kini. Dan lagu apa, single yang terbaru? Dan single lepas tu saya diberi peluang, bukan diberi peluang, kita yang berusaha dengan saya dapatkan selepas berbincang dengan rakan-rakan, antaranya dengan Dakmi yang bertindak sebagai penerbit single saya, iaitu hasil lah single. Actually tak baru sangat, actually dah 2 tahun sudah. Itu kali first time saya buat single solo. Sebenarnya Munajat Seorang Perindu. Munajat Seorang Perindu. Dah ada klip video semua? Belum ada. Pun dalam pembikinan insya-Allah selepas ini. Dalam YouTube dah ada lirik. YouTube dah ada lirik. Kita baru ada lirik. Dah boleh dengar lah. Dah boleh dengar, dah boleh lihat. Cuma insya-Allah video klip akan menyusul selepas ini. Dan itulah selepas bila tu perceritaan yang lebih kepada everything about surrounded, apa yang berlaku sekeliling. Tapi Munajat Seorang Perindu adalah betul-betul diri saya. Tapi menariknya album apa, Wildan ni